Hai guys, perkongsian hari ini adalah berdasarkan Al-Quran dan hadis. Ia boleh dijadikan pengajaran dan sebuah kisah yang menarik, tidak kira agama. Ini adalah bahagian kedua. Kalau anda ingin menonton bahagian pertama, pastikan anda semak link di description di bawah. Ini adalah 5 kaum yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan hukuman mereka. 5. Berubah kulit dan gempa bumi. Kaum Samud, Nabi Saleh. Nabi Saleh ialah Nabi kelima di dalam senarai 25 Nabi. Dia diutuskan di kalangan kaum Samud. Kaum Samud diberikan kelebihan di dalam bercucuk tanam, menternak dan pembinaan. Kelebihan inilah yang membuatkan kaum mereka kaya raya. Tapi semakin mereka kaya, semakin mereka melupakan ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka berfoya-foya, mabuk dan berzina. Semakin hari mereka menjadi semakin sombong dan angkuh sehingga tahap mereka melihat kaum lain lebih rendah daripada mereka. Kaum yang sombong ini tidak percaya yang Nabi Saleh ialah Nabi utusan Allah. Dengan itu, Allah mengeluarkan unta betina yang hamil 10 bulan dari celah batu sebagai bukti Nabi Saleh ialah pesuruh Allah. Sementara itu, Nabi Saleh berpesan jangan diapa-apakan unta tersebut. Kalau tidak, mereka akan ditimpa azab. Tapi kaum Samud ini bukan sahaja memperlekehkan Nabi Saleh, mereka juga membunuh unta betina tersebut. Kecewa dengan kaumnya sendiri, Nabi Saleh meminta Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan azab kepada mereka yang tidak mahu mengikut ajarannya. Pada hari pertama, wajah mereka menjadi kuning. Hari kedua, wajah mereka menjadi merah. Hari ketiga pula bertukar menjadi hitam. Pada waktu ini kaum Samud sepakat untuk membunuh Nabi Saleh. Dengan itu, baginda dan pengikutnya melarikan diri dari kota sebelum tiba hari keempat. Hari keempat, seluruh kota mereka dilanda ribut petir yang sangat menggerunkan, diikuti dengan gempa bumi. Pada masa yang sama, batu-batu besar tiba-tiba muncul menimpa kepala mereka dan terkorbanlah kaum Samud seperti yang diriwayatkan di surah Al-A'raf ayat 73 sehingga 78. 4. Pekikan yang dahsyat. Suku kaum Quraisy, Ashab al-Qarya. Ini adalah kisah sebuah kaum Quraisy yang tinggal di kota Antakya yang terletak di sungai Al-Ashi, yang pada hari ini terletak di Syria. Kaum ini telah menyelewengkan ajaran Nabi dengan menyembah berhala. Dengan itu Allah Subhanahu Wa Taala menghantar 3 orang utusan sebagai wakil Nabi yang bernama Syadik, Saduk dan Shalum. Ada juga yang mentafsirkan 3 utusan ini ialah anak murid Nabi. Ketiga-tiga pemuda ini sampai ke kota Antakya ketika musim kemarau. Bila mereka sampai di sana dan menyampaikan ajaran Allah Subhanahu Wa Taala, mereka disalahkan pula sebagai punca berlakunya kemarau. Malah mereka diancam untuk direjam kalau tidak berhenti berdakwah. Pada masa yang sama, seorang lelaki dikenali sebagai Habib An-Anjar datang dalam keadaan tergesa-gesa. Katanya, "Wahai kaumku, ikutilah para utusan itu." Selain menjelaskan tentang keimanannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menggesa mereka untuk beriman. Mendengar pengakuan Habib, mereka merasa jengkel. Semua pun meluruh ke arah Habib dan membelasahnya. Ada tafsiran yang menceritakan dia dibelasah sehingga isi perutnya terkeluar melalui telinga, membuatkan Habib mati syahid mempertahankan agama Allah. Disebabkan ini, Allah telah menurunkan azab berbentuk pekikan yang sangat kuat dan dahsyat, membuatkan penduduk kota terseksa dan mati bergelimpangan, kecuali mereka yang beriman. Ini seperti yang diriwayatkan di surah Yasin ayat 28 dan 29. 3. Tenggelam di Lautan Merah, Fir'aun Marnebtah. Mungkin kisah yang paling terkenal di dalam senarai ini berlaku semasa zaman Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa ialah Nabi Ulul Azmi dan Nabi ke-14 di dalam senarai 25 Nabi. Baginda diutuskan untuk menyebarkan kitab Taurat di kalangan Bani Israel, dan mereka tinggal di bawah cengkaman Raja Fir'aun yang zalim di Mesir, yang ditafsirkan oleh golongan sejarawan sebagai Fir'aun Marnebtah. Untuk bertahun-tahun lamanya, Nabi Musa alaihissalam berdakwah di Mesir dan menyeru kaumnya untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, tapi mereka ingkar.
malah memperlekehkan ajarannya. Hanya segelintir sahaja yang menjadi pengikut Nabi Musa alaihissalam. Firaun pula menafikan sekeras-kerasnya ajaran Nabi Musa sementara dia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Kesombongan mereka inilah yang membuatkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab dalam bentuk kemarau yang sangat dahsyat. Ribuan belalang tiba-tiba muncul memakan semua tumbuhan mereka, diikuti dengan jangkitan kutu yang membawa pelbagai penyakit. Maka dengan itu Allah Subhanahu wa taala mengarahkan Nabi Musa dan pengikutnya untuk berpindah keluar dari Mesir. Tapi pergerakan mereka ini dapat diketahui oleh Firaun. Semasa Nabi Musa dan pengikutnya di dalam perjalanan, mereka dikejar oleh Firaun. Nabi Musa membawa pengikutnya ke Lautan Merah. Di sana, dia menghentak tongkatnya ke lantai dan terbelahlah lautan tersebut untuk mereka melintas. Firaun yang melihat ini ikut masuk ke dalam lautan yang terbelah. Tapi malang bagi mereka, setelah Nabi Musa dan kaumnya melintasi lautan tersebut, ia ditutupi kembali oleh air lautan. Ini seperti diriwayatkan di surah Taba ayat 77 sehingga 78. Di sinilah berakhirnya riwayat Raja Firaun Marnebta yang mengaku sebagai Tuhan. 2. Kaum terlaknat, kaum Al-Ukhdud. Al-Ukhdud ialah nama sebuah kawasan yang terletak di Arab Saudi. Di sini tinggal seorang raja dan ahli sihir. Disebabkan usia ahli sihir ini sudah tua, dia meminta raja mencari seorang pemuda supaya dia dapat menurunkan ilmu sihir kepada pemuda tersebut. Seorang pemuda pun telah dipilih. Pemuda ini diarahkan untuk datang ke istana setiap hari untuk menuntut ilmu sihir. Tapi selain dari belajar tentang ilmu sihir, pemuda ini juga sering mengunjungi seorang pendeta untuk belajar tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Ini menyebabkan dia sering terlambat ke istana disebabkan menuntut ilmu agama dengan pendeta tersebut. Ahli sihir tadi marah. Dengan itu, raja tadi mengarahkan pengikut-pengikutnya membawa pemuda tadi ke sebuah gunung berapi. Raja ini memberikan dia satu syarat. Kalau dia meninggalkan agama Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan dibuang. Sebaliknya, kalau dia masih beriman, dia akan dibuang ke dalam gunung berapi. Saat itu juga seluruh gunung bergegar membunuh pengikut-pengikut raja ini menyelamatkan pemuda tadi. Dia segera kembali ke istana membuatkan raja tadi terkejut. Sekali lagi, raja itu mengarahkan pengikutnya untuk membuang pemuda tadi di laut dan dengan izin Allah, pengikut-pengikut raja ini lemas sementara pemuda tadi terselamat. Pemuda tu kembali ke istana. Kali ini dia berkata kepada raja, "Kumpullah semua penduduk. Kalau kau ingin membunuhku, saliblah aku di sebatang pokok dan panahlah aku." Sambil melafazkan Bismillahirrabbihazal ghulam. Diterjemahkan menjadi di atas nama Tuhan pemuda ini. Dan engkau pasti akan dapat membunuhku. Raja tadi pun mengikut arahan pemuda tadi dan memang betul, dia terbunuh. Tapi selepas penduduk melihat kejadian ini, sudah terang lagi bersulu. Hanya dengan izin Tuhan pemuda tadi, barulah dia dapat dibunuh. Mereka terus beriman kepada Tuhan pemuda tadi. Terbukti di depan mata mereka yang semuanya terjadi hanya di atas keizinan Allah Subhanahu wa taala. Raja tadi semakin marah. Dia mengarahkan pengikutnya menggali parit dengan api yang marak membara dan diarahkan sesiapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dilempar ke dalam. Ini seperti yang diriwayatkan di dalam surah Al-Buruj ayat 4 dan 5. Itulah kisah kaum terlaknat, kaum Al-Ukhdud. 1. Banjir besar negeri ataupun kaum Sabak. Kaum Sabak adalah sebuah kaum yang tinggal di negeri yang dikenali sebagai Sabak, yang hari ini kita kenal sebagai Yaman. Mereka diceritakan memiliki teknologi yang sangat maju, lebih maju dari kaum dan negeri yang lain. Tanah mereka subur, menjadikan mereka sebuah kaum yang sangat kaya raya dan hidup dengan mewah. Mereka pernah dipimpin oleh seorang ratu yang dikenali sebagai Ratu Balqis. Semasa pemerintahannya, negeri Sabak adalah sebuah negeri yang makmur. Pada waktu ini, Nabi Sulaiman berada di situ dan berkenalan dengan Ratu Balqis, di mana Nabi Sulaiman berjaya meyakinkan Ratu Balqis untuk beriman kepada Allah.
Walau bagaimanapun, rata-rata penduduk di negeri tersebut masih lagi berdegil. Mereka angkuh dan sombong. Mereka menolak ajaran Nabi Sulaiman. Dengan itu, Allah Subhanahu Wa Taala telah mendatangkan azab kepada mereka dalam bentuk banjir besar, membunuh kesemua yang tidak beriman kepadanya. Ini ada diriwayatkan di dalam surah Saba ayat 15 sehingga 22. Terima kasih kerana menonton. Sekali lagi, ini adalah sebuah kisah menarik yang boleh dijadikan pengajaran tidak kira agama. Kisah ini diambil dari Al-Quran dan Hadis. Kalau anda suka dengan video kali ini, pastikan anda like dan share. Kepada yang belum subscribe, pastikan anda subscribe. Tekan butang lonceng di sebelah butang subscribe untuk mendapatkan message setiap kali kami memuat naik video. Jangan lupa like kami di social media lain, Facebook, Instagram dan juga Twitter. Saya jumpa anda di episod yang seterusnya. Kupi-kupi go, menarik setiap hari.